Bicarakan berkenaan dengan status halal, pengguna perlu bijak, selidik dan selektif. Sedikit perkongsi yang ingin saya sampaikan kepada anda iaitu berdasarkan laporan State of Global Islamic Economy 2023 yang telah pun dikeluarkan oleh Dinas Standard, iaitu Malaysia berada di tempat pertama bagi sektor makanan halal dalam petunjuk ekonomi Islam Global 2023. Jadi sebab itu hari ini kami bawakan kepada anda berkenaan dengan persijilan halal dan selain daripada apa yang paling penting adalah bagi pengusaha-pengusaha dan juga peluang makanan untuk memastikan mereka mempunyai sijil halal, antara fokus utama juga adalah berkaitan dengan pengguna. Kita perlu memilih dalam keadaan yang baik dan juga perlu untuk tahu berkenaan dengan pensijilan halal itu sendiri. Dan bersama dengan saya yang akan membicarakan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini, saya kenalkan iaitu bersama dengan saya Ustaz Muhammad Amri Abdullah selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Halal JAKI. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Safia. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi bila kita, Ustaz, bila kita, saya seronok sebenarnya nak bercakap tentang perkara ini kan. Sebab kalau kita pergi mana-mana pun, antara perkara paling penting kalau saya dan juga keluarga akan lakukan adalah mencari logo halal. Ya, wajib. Untuk kita pastikan, untuk kita makan dalam keadaan yang tenang dan rasa lebih selamat perkara itu kan. Betul. Jadi di mana-mana walaupun kita berada, itu antara perkara pertama yang akan kita seringkali lakukanlah. Saya kira rata-rata semua umat Islam akan melakukan perkara tersebut. Jadi sebagai pandangan ataupun permulaan Ustaz berkenaan perkara ini, pengguna perlu tahu apa terutamanya berkenaan dengan logo halal itu sendiri secara permulaannya. Baik. Sebab itu kita lihat bahawa kuasa pengguna itu sangat penting untuk kita nak memastikan halal tadi itu hendaklah diambil oleh konsumer. Jadi bila konsumer, pengguna mencari logo yang halal, maka industri akan mengikut apa juga kehendak daripada pengguna. Betul. Sebab itu saya berpandangan bahawa pengguna seharusnya menggunakan kuasa yang ada pada pengguna. Macam juga Sofia sebutkan tadi, bahawa kalau semua orang mencari produk yang halal, maka industri akan ikut. Betul. Jadi kalau pengguna tidak mengambil cakna tentang itu, maka industri kata tak apalah, pengguna pun okey saja. Betul. Dan saya melihat bahawa ada trend golongan muda 20-an dia punya trend ini lain. Orang-orang lama trend dia lain. So sekarang ni kita nakkan golongan muda ini juga mengambil cakna berkenaan dengan apa yang makan, apa yang mereka gunakan. Betul. Termasuk juga kosmetik, pharmaceutical. Sebab sekarang ni industri menjual produk yang lebih kepada healthy, kesihatan, yang suplemen, itu juga perlu diambil kira. Jadi awareness juga kecanaan pengguna sangat penting untuk memastikan kelangsungan logo halal itu. Betul. Ialah seperti mana kita tahu sekarang ni kan, kalau viral, kita perlu pastikan dulu logo halal itu. Tapi hikmah daripada viral ni orang akan tahu. Betul. Hikmah di sebalik viral itu ada hikmah. Dan tak nanti orang akan senyap sebagainya. Baru saya tengok trend itu, bila berlaku isu-isu, maka orang akan ambil alert, orang akan ambil cakna. Bila senyap, orang akan buat tidak tahu saja. Itulah realitinya kan, sebenarnya berlaku Ustaz kan. Okey, dan antara yang lain juga, apa lagi antara kriteria pilihan produk atau permis makanan untuk pengguna? Kalau tadi kan kita berikan pendedahan sedikitlah berkenaan dengan logo halal, antara yang lain lagi apa lagi pendekatan perlu kita tahu? Kalau kita lihat bahawa sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai sekalian manusia, kami sebutkan di sini sentiasa kami promote sebagai halal untuk semua. Sama ada orang Islam juga orang bukan Islam. Oleh kerana itu, dalam hal ini adalah penting kepada semua orang mengambil asasnya kepada halal dulu. Yang kedua yang disebutkan tentang kena pastikan ianya selamat, bersih, kena jaga dia punya kualiti. Semuanya itu diambil kira dalam konsep halal dan thayyiban itu. Sebab itu dalam hal ini maknanya kepada orang bukan Islam sudah semestinya juga dia nak mencari produk yang memang selamat. Jadi keselamatan, kebersihan itu menjadi perkara yang penting. Termasuk juga lah kalau kita nak masuk kedai. Orang kedai tom yum, contohlah. Contoh. Tom yum. Bila kita masuk kedai tom yum malam-malam tak nampak. Bila siang macam-macam kita akan baru kita nampak. So dalam hal ini kepada kita sebagai seorang pengguna harus juga melihat kepada logo halal itu, sebab dia adalah termasuk dalam semua aspek. Termasuk juga keselamatan makanan dan juga kebersihan, termasuk juga orangnya. Kalau orangnya yang tidak di typhoid,
vaksin kan. Itu juga tidak boleh dia nak diberikan secara halal. Dari semua elemen-elemen ini JAKIM akan lihat satu persatu memastikan konsep halal dan thayyiban itu mengikut apa yang Allah telah tentukan, yang telah diajar oleh Rasulullah SAW dan juga telah distandardkan, telah diprosedurkan. Jadi semua itu hendaklah kita ikutlah. Itu dia, diperhalusi satu persatu. Betul. Sangat tepat, Sofia. Ya, jadi jangan kita ragu lagi. Ada logo halal tu, insya-Allah semuanya akan dijamin. Terjaminlah. Dan kalau kita tengok tempoh sekarang pun dipendekkan. Kalau sebelum ini mungkin tempohnya agak lama, Ustaz. Tapi sekarang ini lebih mudah, 30 hari. Tapi dengar kata lebih pendek pun ada juga. 23 hari pun. Dan kadang-kadang ada yang mereka buat permohonan ingatkan lambat, rupanya cepat. Bila cepat pula mereka tak bersedia pula. Tapi apa juga pun daripada data yang ada, maknanya 90% ke atas telah pun kita selesaikan tempoh 23 hari dalam permohonan. Sebab tu untuk kita nak mendidik, nak memanggil industri ini supaya mohon sedia halal. InsyaAllah pada Sabtu ini, pada 19 Oktober, kita akan adakan halal on track di Pahang. Untuk makluman halal on track ini untuk tahun ini dah kedua, dan juga kita pun juga telah buat pada tahun lepas. Maknanya tahun lepas dan juga yang ni dah masuk kali yang ketiga. Fokusnya untuk kita nak membimbing industri supaya memahami bagaimana nak mohon sedia halal dan juga bagi mereka memahami juga bagaimana kepentingan bila dah adanya sedia halal yang mereka boleh ekspor ke mana jua pun tentang adanya logo halal. Dan juga kita juga nak mengelakkan fobia tentang halal lambat, payah, mahal. Jadi di sinilah juga kita akan memberikan bimbingan kepada industri ini supaya bagaimana mereka perlu menyediakan dokumentasinya dan juga bantuan-bantuan juga kewangan juga akan disediakan, insya-Allah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri 1 pada 19 Oktober di Dewan Jubli Perak Sultan Ahmad Shah Kuantan. Jadi ayuh orang Kuantan, jangan lupa orang Pahang, orang Koi, orang Rodong dan juga sebagainya, datanglah ke Pahang. Banyak ada cara dan juga program yang kami akan sediakan. JAKIM dan juga dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Pahang, insya-Allah. Ya, insya-Allah itu dia dalam masa yang sama untuk kita juga memahami kan sebenarnya kadang-kadang yang lambat tu sebabkan dokumen tak cukup. Kan? Yang kita minta tak diberikan. Betul. Jadi, tapi kami bukan mengatakan bahawa semuanya salah industri, tidak juga. Tidak juga, betul. Kita juga ada kelemahan-kelemahannya dan juga kita akan memastikan setiap masa kita akan menambah baik. Sekarang ni orang dah bercakap tentang AI, teknologi sebagainya. Jadi keperluan-keperluan teknologi juga sangat penting untuk nak memastikan bahawa dalam masa yang sama standard itu tidak diturunkan. Diturunkan, betul. Kalau kami turunkan standard, tak dapatlah yang kata 10 tahun. Yang Malaysia ni negara pertama tentang halal food itu. Betul. Bermakna dunia melihat Malaysia ni sebagai satu role model. Dan juga kami menyambut halal untuk tahun yang ke-50 tahun, Jubli Emas tahun ini. Wah, itu dia. Jadi kalau dah 50 tahun itu maknanya matanglah. Betul, matang. Okey. Jadi Ustaz, adakah mungkin kemudahan-kemudahan yang diberikan khususnya bagi peniaga ataupun mungkin pengguna berkenaan dengan aplikasi JAKIM, khususnya berkenaan dengan pensijilan halal ini sendiri, bagaimana? Baik, memang setiap permohonan itu kami sediakan secara online sekarang ni. Bukan secara manual kan, semua sekarang ni Allah bercakap semuanya di hujung jari. Tapi dalam masa yang sama juga kami juga mengambil kira bagaimana usahawan cottage. Yang di kampung, yang mana usahawan yang diusahakan oleh orang-orang lama nak memahami bagaimana itu juga kami mengambil kira, juga kami menyediakan klinik dan juga bimbingan kepada usahawan ini bagaimana nak key in, semuanya itu akan dibantu oleh setiap JAKIM dan juga Jabatan Agama Islam Negeri. Sebab itu antaranya hadir di Halal on Track Pahang. Ya, sekali lagi. Semua.
penuh halal outlet di Pahang pada 19 Oktober. Sabtu ini di Dewan Jubli Perak Sultan Ahmad Shah Kuantan. Jadi kepada orang Pahang khususnya, termasuk juga orang Kelantan, Terengganu, boleh hadir ke Kuantan untuk kita bersama-sama meraihkan dan juga kita akan ajar bagaimana nak buat permohonan dan juga bagaimana senario yang ada dunia sekarang ni melihat Malaysia, termasuk juga lah di sana juga akan adalah cabutan-cabutan bertuah kepada orang yang hadir itu. Apakah hadiahnya? Biarlah rahsia dia. Nantikan. Hadirkan diri anda. Okey, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Amri Abdullah selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan bahagian pengurusan halal JAKIM. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga dimudahkan segalanya, insya-Allah. Ini juga tanggungjawab Sofia sebagai dai halal ni, menyebarkan perkara yang baik, insya-Allah. Insya-Allah. Dan seperti mana yang kita tahu, halal ini bukan hanya untuk Muslim sahaja, tetapi ia untuk seluruhnya, insya-Allah.